Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tim Hackness, pada kali ini kita akan berbincang berkenaan satu topik ataupun bab yang sangat penting bagi tingkatan 4, iaitu bab differentiation. Tim Hackness kita akan bergerak secara aktif di dalam beberapa medium, terutama di Facebook, Instagram, YouTube dan juga di Twitter, ya. Baik, dalam topik chapter 9 form 4 differentiation ataupun pembezaan. Baik, kita belajar berkenaan dengan basic dulu, bagaimana sesuatu equation itu kita nak differentiate ataupun kita nak bezakan, ya. Baik, saya ambil contoh. Kalau katakanlah saya ada satu equation, ya, general equation, katakanlah y sama dengan ax power of n. Okey, yang mana y adalah kita punya variables, x juga adalah kita punya variables, a kita adalah coefficients, okay, n adalah kita punya constant ataupun pemala, yang mana power of n, okay, kuasa n. Ini adalah kita punya constant nilai, contohnya 5 ke 4 ke negatif 3 dan sebagainya. Baik, dalam kita punya kita panggil sebagai power rule, ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai by using a formula, ya. Baik, y sama dengan ax power of n ni, okay, kita bila kita nak differentiate, ataupun kita nak bezakan dia, alright. So bila kita nak bezakan daripada equation y terhadap x, okay, y terhadap x, maksudnya kita akan, subjek kita akan jadi dy per dx. Maksudnya kita akan bezakan y terhadap x. Maksudnya equation ni adalah y, ini adalah x. Baik, apa yang berlaku dalam kita punya persamaan ini kalau kita gunakan power rule, ataupun ada juga yang panggil sebagai by using a formula. Okay, sebelum kita belajar ni, kita ada satu lagi first principle yang mana kita akan tambah dengan del y ataupun dengan kita tambah dengan del x dekat sini. Tetapi video ini kita akan membincangkan secara detail untuk bahagian situ, untuk first principle, yang mana kita ambil kita punya basic untuk power rule dan juga formula, right? Okay, dy per dx maksudnya y terhadap x. Kita nak bezakan y terhadap x. Apa yang berlaku? Okay, untuk pembezaan ataupun nak differentiate, kita akan tendangkan n ni ke depan dahulu. So apa yang akan berlaku? A tetap A, darabkan dengan n, kita punya x tetap x, dan n kita, power kita perlu ditolak dengan 1. So ini adalah kita punya konsep ataupun kita punya formula, menggunakan kita punya formula ataupun power rules untuk differentiation. Saya ambil contoh, katakanlah saya ada y sama dengan 3x kuasa 4, contoh. Alright. So bila saya nak bezakan, apa yang akan berlaku? Saya nak bezakan y terhadap x. So kita akan, subjek kita akan jadi dy per dx, yang mana kita akan tenangkan 4 di depan. So kita akan jadi 4 dalam kurungan 3, right? So x 4 tolak dengan 1, yang mana kamu simplify, kamu akan dapat 12x kuasa dengan 3, right? So ini adalah final answer kita untuk dy per dx. Okay, so kadang-kadang juga kamu kena tahu simbol kita tak semestinya y. Okay, kadang-kadang dia bagi satu formula fx. Okay, saya bagi contoh fx, katakanlah kita nak kita ada satu formula fx, iaitu 3x kuasa 4, ya, sekali lagi 3x kuasa 4 tolak dengan 17x kuasa 2, misal kata. Alright. So bila saya nak differentiatekan fx adalah function x terhadap x, okay, so kita tak tuliskan sebagai dy per dx lagi. Okay, kalau kita ada terms of y dengan x, kita akan pakai dy per dx. Kalau kita ada in terms of function, okay, kita tak pakai dfx per dx, tetapi kita akan pakai f prime x. Single prime maksudnya kita akan differentiate ataupun kita akan bezakan sekali, right? So saya bezakan, kita akan dapat 4, ya, kita tendang ke depan, 4 darab dengan 3, kita akan dapat 12. X 4 kuasa kuasa 4 tolak dengan 1, kamu akan dapat kuasa 3. Ya, kita tolak dengan 2 darab dengan 17, kita akan dapat 34x kuasa 1. Alright, ini adalah first principle ataupun kita punya by using a formula ataupun power rule. Baik, kalau kita ada f double prime, apa maksud f double prime? F double prime maksudnya asalnya kita punya fx kita dah differentiate sekali, dan kita akan differentiate kali kedua, second derivative, kita panggil sebagai second derivative. Konsep asal yang sama, kita akan tendangkan 3 ke depan. So 3 darab dengan 12, kamu akan dapat 36x kuasa 2, sebab 3 tolak dengan 1, right? So tolak hanya 34 saja. Persoalan kenapa tinggal 34? Okay, persoalan kenapa tinggal 34? Sebabnya x ni akan hilang bila kita differentiate. Kenapa? Dia ada reason di sebaliknya. Sebab asalnya, kalau kita punya x asalnya sebelum kamu differentiate x sahaja, maksudnya x ni adalah power of 1.
Okay. Bila power of 1, kamu tenang ke depan, 1 darab dengan 34 tetap dapat 34, negatif 34. Right? Tetapi kuasa 1 kamu akan ditolak dengan 1, yang mana dia akan jadi X kuasa kosong. Yang mana bila X kuasa kosong, apa-apa dikuasakan dengan kosong, kamu akan dapat nilai 1, iaitu ada nilai 1 di sini. So, kita hanya tinggal 34. Dalam kata mudah, bila kamu differentiate, hanya ada X kuasa 1 saja, X saja, kita akan hilangkan X, kita akan ambil hanya kita punya coefficient menjadi constant kita. Right? Baik. F double prime maksudnya second derivative. Kalau kita punya Y, kita differentiate kali pertama, kita akan dapat dy per dx. Right? Kalau kita differentiate kali kedua, kita bukan dapat dy square per dx square. Tidak. Tetapi kita dapat d square y per dx square. Ini baru betul. Okay? Ini baru betul. Ini kita punya second derivative dan sebagainya. Baik. Ada lagi asas-asas tertentu. Contohnya, kalau saya sebutkan tadi, kalau kata x power of 2, alright, kita akan tolak dengan 1, kita tinggal kuasa 1 sahaja. Kalau x power of 1, kita differentiate sekali lagi, kita akan 1 tolak 1. Katakanlah saya ada y sama dengan 7x kuasa 3 tolak dengan 4. Ya, saya nak differentiate ni, saya nak differentiate. So, bila saya differentiate, apa yang saya dapat? Saya differentiate y terhadap x. So, kita akan jadi dy per dx sama dengan, tenangkan 3 ke depan, 3 darab 7, 21, x kuasa 2 sebab 3 tolak dengan 1. Right? Tolak dengan 4, dia akan hilang. So, hanya tinggal 21, x kuasa 2 saja. Persoalan, kenapa hilangnya kita punya negatif 4? Alright? So, hilangnya sebab asalnya sebelum kamu differentiate, ya, tiada x. Tiada x maksudnya darab dengan 1. Sebenarnya saya boleh wujudkan x kuasa kosong. Right? Sama sebab x kuasa kosong adalah sama dengan 1. Right? So, bila saya nak differentiate, saya akan tenangkan kosong di depan ni dahulu. Bila kosong darab dengan negatif 4, ya, that's why kita akan hilangkan terus ini. So, yang tinggal hanya 21, x kuasa 2 saja. Alright? So, ini asas kepada differentiation yang mana kamu kena dapat dahulu. Baik. Kita teruskan dengan beberapa soalan yang saya sediakan. Ya, kita pergi pada beberapa latihan. Okey. Baik, yang pertama dia minta kita differentiatekan. Alright? Soalan pertama nak differentiatekan, ada beberapa contoh di sini saya dah keluarkan. Okey, nak differentiatekan dy dx for each of the following function. So, kita ada function-function kita A sampai K. Alright? So, kita pergi pada A dahulu. So, kalau untuk yang soalan bahagian A, right? So, kalau A, saya nak differentiate y sama dengan 10. So, y sama dengan 10, saya salin dahulu soalan. So, kalau saya nakkan dy, ya tak ada terms x kan? Tak ada terms x. Sebenarnya dia nak dy per dx. So, sebenarnya ada dy per dx. So, dy per dx adalah sama dengan berapa? So, dia akan jadi sama dengan kosong sahaja. Sebab apa? Sebab seolah-olah macam soalan tadi, yang saya mengatakan bahawa di sini negatif 4 yang mana tiada x ini, dia akan hilang. Sebab apa? Sebab x asalnya kosong dengan kosong. Kosong tenang dengan negatif 4 darab akan jadi sama dengan kosong. That's why hilang di bahagian belakang. So, dalam kes ini, kes yang sama juga. Right? So, asalnya ada x kosong-kosong di sini. So, kosong tu kita tenang ke depan, kosong darab dengan 10. Ya, that's why kita punya constant akan hilang. Hanya kita punya dy dx sama dengan kosong saja. Alright? So, itu asas kita. Baik. Yang bahagian B, kita ada y sama dengan x kuasa 7. Ya, biasa, normal. Kita nak dy per dx sama dengan tenangkan 7 ke depan, asalnya 1, 7 darab 1 sama dengan 7, x kuasa 6. Ya, ini final answer kita. Okay. So, untuk bahagian C, so kita ada y sama dengan negatif 5x. Ya, sama case macam tadi, yang mana saya ada hanya negatif 34x. Bila saya differentiate, hanya tinggal negatif 34 sahaja. Dalam kata mudah, kalau kamu differentiate kalau x sahaja, so hilangkan x, ambil saja koefisien di depan menjadi constant. Yang mana tiada x, kita terus hilangkan menjadi kosong terus. Alright? So, dalam kes ini tadi, yang tiada x, kosong terus. Yang mana hanya ada x kuasa 1 sahaja, kita akan hilang di sini. So, yang dy per dx adalah sama dengan negatif 5 sahaja. So, ini final answer kita. Alright? Bahagian D, kita ada y sama dengan 2x kuasa 5. Ya, kita nak dapatkan dy per dx. Apa yang kita buat? Kita akan tenangkan 5 di depan. 5 ke depan, so akan jadi, ya, 5, saya tunjukkan 1/1. 5 darabkan dengan 2, 2 asal koefisien tak berubah. So, x kuasa dengan 5 tolak dengan 1. Ya, akan jadi 10x kuasa 4. Biasanya kalau kamu dah biasa dengan praktis yang banyak dan kamu, ya, kalau level yang form 5 lagi lah, kamu dah biasa dengan soalan-soalan differentiation, biasanya kita tak akan tunjukkan step ni lah. Sebab step ni seolah-olah macam, ya, dia akan macam memeningkan kepala kamu sedikit. Ataupun, yalah, kalau terlalu basic lah, terlalu asas, kalau kamu memang betul-betul tak handle lagi, tak pandai lagi. Right? Tapi biasanya terus daripada sini, kita terus differentiate untuk dapatkan 10x kuasa 4, yang mana 5 tenang ke depan, 5 darab